Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang bersama live haji ni, yang disebut sebagai drive-thru live haji sambil dalam sedang memandu kereta, ada nak berurusan ke satu kawasan yang di luar Kota Kinabalu, di dalam perjalanan. So kalau goyang-goyang tu kerana jalan kita tak berapa baik lah, tak berapa rata, jadi dia bergoyang, tak apalah ya. Kita baru lepas solat asar tadi. Sahabat-sahabat ada dengar tak di radio Sabah FM 89.9 tadi, selepas azan asar, iaitu ulangan slot refleksi khas COVID-19 Sabah FM bersama Haji. Kalau sudah jumpa ulangan ya, yang awal pagi dia bersiaran pada jam 7.40 pagi tadi. Kalau sahabat-sahabat ada dengar, hari ini Haji cerita tentang bagaimana kisah seorang anak kecil yang lihat kepompong. Jadi tajuknya tentang kepompong kupu-kupu. Apa yang kita boleh belajar daripada kepompong kupu-kupu? Tadi siapa yang dengar tadi ya, slot refleksi edisi khas di radio Sabah FM. Bagus bah ya. Setiap pagi pukul 7.40 pagi. Kemudian tadi selepas azan asar di radio ada ulangan refleksi tersebut ya. Jadi kisahnya ialah tentang, mari kita belajar tentang kepompong kupu-kupu. Apa yang kita belajar? Jadi Haji ceritakan bagaimana seorang anak kecil duduk di main-main di sekitar rumah, dan terlihat di satu dahan pokok yang rendah, iaitu satu kepompong ramai-ramai kupu-kupu kan. Jadi anak itu memerhatikan kepompong itu, dan di bawahnya ada lubang kecil. Dia nampak anak ramai-ramai dalam kepompong itu sedang berusaha bergerak untuk keluar daripada kepompong. Jadi anak kecil ini melihat kupu-kupu itu berusaha tapi tak dapat keluar, timbul rasa kasihan anak ini, maka dia nak menolong. Jadi bagaimana dia nak menolong? Maka dia ambil gunting, dia potong bahagian bawah, kan kepompong kan bergantung, dia potong ke bahagian bawah dengan harapan dia kupu-kupu tadi, anak kupu-kupu dapat keluar dan bebas terbang. Itu yang dalam fikiran anak kecil tadi. Maka dia potonglah. Di saat dia sudah potong kepompong itu, maka memang kupu-kupu, anak kupu jatuh, tetapi anak kupu-kupu tak boleh terbang. Tak boleh terbang, masih lemah, belum cukup matang kan. Jadi anak itu menunggulah, tengok dengan harapan kupu-kupu itu terbang bebas. Tapi akhirnya kupu-kupu itu memang tak dapat terbang kerana belum matang, belum sampai masanya. Maka akhirnya kupu-kupu ini hidup tetapi tak boleh terbang. Kesian kupu-kupu tu, cacat lah jadi apa pengajaran daripada kisah anak kecil dengan kepompong ini? Begitulah kehidupan yang kita nak ambil pengajarannya, bahawa sesiapa pun sebelum mencapai kejayaan dalam kehidupan mesti belajar, mesti berusaha. Yang Haji pernah sebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang Haji pernah sebut bahawa tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sebaik empedu. Maknanya realiti hayat ramai-ramai kupu-kupu ini, dia berada dalam kepompong untuk beberapa lama, dan sampai dia berusaha keluar itulah proses kematangan, mematangkan anak kupu-kupu dari segi lendir-lendir yang keluar hormonnya untuk menjadikan dia lebih kuat, sayapnya bersedia untuk dikembangkan bila keluar. Tapi apa yang jadi ialah belum lagi matang, belum masanya, anak kecil sudah buka dan dia sudah keluar. Jadi makanya dia belum matang, dia belum bersedia untuk menghadapi dunia luar. Begitulah anak kecil, anak yang dalam kandungan ibu, setelah 9-10 hari biasanya itu period yang biasa kita sebut sudah matang,
sampai masanya baru dilahirkan. Jadi setelah anak dilahirkan, dibesarkan, 7 tahun yang pertama memang dia tak tahu apa-apa, mesti ikut saja apa kehendak, apa yang diatur oleh ibu bapa dan sunnatullah. Dari segi menyusunya, dia faham sendiri, menangisnya dan sebagainya. 8 tahun, 7 tahun yang kedua, maka dia sudah ada akal. Dia sudah pandai menilai mana baik, mana buruk. Begitulah seterusnya. 3 tahun yang ketiga, iaitu selepas 15 tahun sekolah menengah, dia sudah boleh berfikir sendiri. Dia sudah ada masa depannya yang kita boleh jadikan anak ini sudah mula mencapai kematangan. Begitulah seterusnya. Selepas umur 21 tahun, dia sudah cukup matang, dia sudah cukup dewasa untuk kita lepaskan dia di dunia luar. Begitulah juga kehidupan ini mesti melalui detik-detik susah, berusaha, hadapi halangan seperti kupu-kupu tadi. Dia meronta dan sebagainya, halangan-halangan, sehingga dia menjadi kuat. Maka dia keluar, nanti sudah bersedia untuk terbang. Begitulah juga manusia, berusaha, belajar, sehingga bersedia dengan segala ilmu dan kepakaran, sudah matang, bersedia untuk berkhidmat. Maka itulah anak-anak selepas sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, sambung lagi belajar, maka makin matang, makin bijak untuk masuk ke alam pekerjaan, alam kehidupan, kemudian alam rumah tangga dan sebagainya, menjadi suami, menjadi isteri, menjadi bapa, menjadi ibu yang hebat. Kenapa? Kerana sudah cukup ilmu, cukup kematangan, sudah cukup bersedia untuk mengharungi pancaroba kehidupan. Maka penting sekali, itulah realiti kehidupan. Siapapun kita mesti bermula dengan belajar, cari ilmu, bersedia dari segi segalanya, emosinya, fikirannya, fizikalnya dan sebagainya. Sekarang hujan turun ya, renyah-renyah, pelan-pelan. Okay. Jadi itulah yang Haji ceritakan hari ini dalam slot refleksi edisi COVID-19 di Radio Sabah FM untuk siaran pagi 7.40 pagi tadi, dan baru sebentar tadi selepas azan asar di Radio Sabah FM. Tajuk hari ini iaitu belajar daripada kepompong kupu. Maka mari kita atur siapapun diri kita, keluarga kita, siapapun kita, ahli perniagaan, orang yang bekerja di organisasi, di sektor, di jabatan swasta dan kerajaan, dimanapun, pemimpin dan sebagainya, mesti atur diri biar cukup bijak, biar cukup matang untuk berinteraksi, untuk berurusan di luar. Barulah kita menjadi orang yang hebat, orang yang disenangi, yang disayangi. Sudah cukup matang. Kalau nak dikaitkan dengan apa, sidang parlimen ya, yang baru kita tengok kemarin. Hari ni Haji tak apa nak tengok lah. Tengok kemarin pun sudah cukup, Masya Allah ya. Pemimpin kita berbahas ya. Ramai yang baik, pidatonya, hujahnya, cara berbicaranya teratur, kemas, bersopan ya. Tapi masih ramai lagi yang perangai lama lah, perangai lama, melalak, berteriak, mengaibkan orang, memaki dan sebagainya, tidak hormat pada orang lain. Macam kemarin Tun M pun ada, tapi Tun M kan juga membangkang. Memang nampaklah beberapa orang yang selama ini hidup bersama kabinet Tun M, mendapat kemewahan bersama Tun M ketika beberapa tahun dulu. Ini bukan cerita yang 22 bulan, yang lama dulu, menjadi ahli politik yang hebat lah konon ya, tapi menghina, mengaibkan Tun M, tidak hormat. Ini bukan budaya orang kita sebenarnya ya. Ini bukan budaya orang. Jadi Haji tak suka cara pemimpin-pemimpin kita begitu ya. Tapi itulah, kita boleh nilai siapakah pemimpin politik kita yang matang bicara, hebat bicara ya. Jadi kita boleh tengoklah InsyaAllah. Okay. Terima kasih ya. Haji punya boleh dibuka. Haji belum take masa. Begitulah. Jadi
kalau bercakap soal ahli-ahli parlimen kita yang dalam Dewan Parlimen tu kemarin, hari ni Haji tak ada sangat. Maka Haji secara jujur sebagai seorang pendidik, seorang motivator, seorang kaunselor, nak berpesan lah kepada anak-anak, jangan diikut budaya pemimpin-pemimpin yang tak boleh jadi contoh seperti itu. Tapi kita beberapa pemimpin yang bicaranya sopan, bicaranya berisi, bicaranya berfakta, tak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, yang penting itulah berbaloi kita sokong dia menjadi wakil rakyat kita, untuk berbahas demi kepentingan rakyat dan negara. Tetapi yang memang melalak, menyampuk tak tentu cara, berteriak, itu jangan disokong lagi lah. Kalau berlaku pilihan raya akan datang, jangan sokong lagi lah. Walaupun dia sogok kita dengan kemewahan dan sebagainya, tak payahlah. Kita nak pilih betul-betul pemimpin yang bijak, yang ada tokoh, ada karisma, yang pentingkan rakyat, tak kira lah untuk pembangkang dan juga kerajaan. Itu yang kita mahu. Jadi tak ada sokong tak suka pada siapa, tapi pemimpin yang betul aja sokong, yang tak betul aja sanggah lah. Sebab itu yang tugas kita, membetulkan yang betul, biasakan yang betul, tegur yang salah lah. Saya baca ayat wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hujan makin lebat. Sebab itu perintah Allah tu hendaklah ada di kalangan kita yang mengajak manusia berbuat kebaikan, amal ma'ruf, menegur, mencegah daripada berbuat kemungkaran. Dan kitalah orang-orang yang Allah jamin percaya. InsyaAllah kita nak berada kat situ lah. Tak apalah, kita bukan ustaz pun tak apa. Tapi kalau ustaz mesti buat yang betul di sisi agama, bercakap yang betul di sisi agama. Kalau ustaz mesti. Tapi kalau macam Haji ni, kalau silap-silap sikit tak apalah. Sebab Haji bukan ustaz. Haji baru nak start. Okey, insyaAllah. Haji dia ada urusan di sini, jadi Haji berhenti dulu. Jadi Haji berhenti dulu untuk ketika ini. Nanti kalau ada masa kita boleh bincang-bincang lagi, yang Haji panggil drive thru motivasi bersama Haji, kawasan Haji Mukhtar. Okey, yang baik ambil, yang tak baik kita jangan ambil. Cuma sebelum Haji tamatkan, Haji nak pesan, ramai kawan-kawan di luar yang WhatsApp masih bertanya tentang kelas mengaji, kelas mengaji Al-Quran kaedah haraki yang memang sebelum PKP berjalan di Pejabat Haji di Wisma Wanita. Jadi kelas mengaji Haji akan buka balik dalam beberapa minggu lagi, khususnya kepada pelajar-pelajar yang belum selesai, belum tamat modul buku haraki, kaedah haraki yang kami gunakan. Pelajar-pelajar baru yang nak belajar, tolong daftar dan tetapkan bila masa yang dipilih, jadual hari yang dipilih itu. Jadi untuk jelas mesti WhatsApp Haji lah, di nombor 013 851 5959. Lagi sekali, 013 851 5959 untuk bertanya tentang jadual kelas mengaji, belajar mengaji Al-Quran kaedah haraki. Ada juga yang bertanya nak belajar melalui online, boleh. Pengasas haraki Ustaz Zakaria di Semenanjung, di Perak pun memang buat kelas mengaji kaedah haraki bermula daripada PKP. Boleh kalau nak belajar cara online pun boleh. Tetapi memanglah kalau urusan belajar mengaji, lebih baik, lebih berkesan kalau kita belajar di kelas yang bersemuka dengan guru. Maka guru boleh tegur terus dari segi sebutan kita, makhrajnya, harakah panjang pendeknya. Online pun boleh, tetapi dia sedikit berbeza dan cara nak menegur, nak ulang kaji berbeza. Tapi tak ada masalah, boleh pilih. Jadi bila berdaftar nanti baru kita tetapkan untuk belajar baru. Bila nak mula, kamu dah datang, kemudian kita akan mulakan. Kita Haji untuk kali ini masih berada di PKP, kita tak akan ambil ramai. Paling-paling pun 5 orang dalam satu kelas lah, dalam satu grup. Satu
kelas 2 jam. Jadi kita duduk jarak-jarak, kita ikut SOP, masih PKPP masuk kena cek suhu, tulis nama, kemudian duduk jarak-jarak. Haji akan aturlah di kelas mengaji haji di USO kita. Ada yang bertanya tentang pakej-pakej umrah sudah, haji memang tak ada, umrah pun besar kemungkinan memang tak ada lah untuk tahun 2020 ni. Jadi kita tunggu kebenaran daripada Arab Saudi dan negara kita yang resmi bila umrah akan dibenarkan bermula semula. Maka Koshwa Travel yang Haji atur bersama Ustaz Nabil akan adakan maklumat, iaitu pakej-pakej terbaru khususnya untuk tahun 2021 lah. Mudah-mudahan selesai lah babak COVID ini. Kita pun dah rindu nak pergi Mekah dan Madinah, insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak dapatkan info-info semasa, kenangan-kenangan umrah, gambar-gambar video berkaitan dengan umrah, supaya kerinduan itu, doa kita itu cepat diterima oleh Allah kerana kasih, kerana terasa di hati nak pergi itu, boleh join Facebook Semua Orang Mampu Umrah yang Haji kelolakan. Facebook Semua Orang Mampu Umrah. Siapa nak join grup WhatsApp, grup Facebook Semua Orang Mampu Umrah, boleh WhatsApp Haji lah di nombor yang tadi, dan Haji akan bagi link invite untuk masuk grup itu. Maka boleh berada dalam grup itu. Maka setiap hari ada info-info berkaitan dengan umrah dan haji. Elok juga kalau tak nak aktif pun tak apa, mana gambar-gambar video yang sudah nampak apa, delete saja supaya tak berat handphone kan. Tapi kekal di sana, nanti ada info yang berguna, boleh kita ambil manfaat. Baik jadi kita terus berdoa, mudah-mudahan tak lama lagi kita dibenarkan untuk mengerjakan umrah dan haji kembali. Kita dah rindu, haji dah rindu. Boleh juga begitu juga pakej-pakej umrah sejarah melancong ke Istanbul, ke Dubai, ke Mesir dan sebagainya. Begitu juga pelancongan-pelancongan biasa, insya-Allah. Jadi untuk sementara kita berdoa, kita teruskan aktiviti biasa kita. Kelas mengaji kena WhatsApp haji Baik. Begitu juga untuk urusan-urusan motivasi untuk 2000 selepas PKPP ini, haji hanya terima jemputan daripada sekolah, daripada organisasi, di mana pun yang benar-benar memerlukan khidmat haji. Sebab haji dah mula nak berehat lah ada perkara lain yang haji kena beri tumpuan sekarang ini. Tapi kalau yang memang sudah biasa mau juga sentuhan daripada haji, sila berhubung terus dengan haji. Kita akan bincang yang benar-benar mau sentuhan haji, yang sudah merasa lah bagaimana kejayaan anak-anak pelajar di pejabat, di mana-mana pun, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Haji dah sampai ni, ada nak buat kerja sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi